Perlembagaan Negeri Brunei 1959 mengenai bahasa Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, selamat sejahtera. Kita bersama dalam segmen kali ini yang mana bercakap mengenai dengan bahasa Melayu dalam perlembagaan di negara Brunei Darussalam. Dan kalau kita lihat di sini Perlembagaan Negeri Brunei 1959 mengenai dengan bahasa Melayu. Dan jelas di negara Brunei Darussalam ini ialah bahasa Melayu adalah bahasa utama kita. Dan terpampang juga di jalan-jalan raya bahasa Melayu bahasa resmi negara. Dan begitulah juga di mana pentingnya kita mengangkat bahasa Melayu di negara kita kerana ini termeterai dan juga diperjuangkan oleh almarhum Paduka Seri Begawan Sultan pada ketika itu. Kita ikuti temu ramah kami bersama dengan Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Negara Brunei Darussalam, Yang Mulia Dayang Haji Haminah binti Haji Momin, mula-mula menjelaskan. Seperti yang telah ditandatangani Perlembagaan Negeri Brunei pada tahun 1999, iaitu pada 29 September 1959, bahawa salah satu yang termasuk di dalam perlembagaan tersebut ialah bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa rasmi bagi negara Brunei Darussalam. Jadi kenapa bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa rasmi di negara Brunei Darussalam? Dan kita sedia maklum bahawa di negara Brunei Darussalam kita mempunyai 7 puak, iaitu 7 puak yang terdiri dari Melayu Kedayan, Melayu Murut, Melayu Bisaya, Melayu Tutung, Melayu Belait, Melayu Brunei dan juga Melayu Murut. Jadi tujuan bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa rasmi di dalam perlembagaan tersebut adalah sebagai salah satu cara untuk sebagai satu penyatuan ataupun sebagai satu bahasa yang mengukuhkan perpaduan bagi kalangan rakyat di negara Brunei Darussalam. Jadi dengan adanya bahasa Melayu dan dengan adanya kepintaran almarhum sendiri, almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin, untuk memasukkan bahawa bahasa Melayu itu sebagai bahasa rasmi, ini adalah sebagai kekuatan bangsa Melayu itu sendiri untuk mengangkat bangsa Melayu itu sendiri. Kalau kita memilih bahasa lain, mungkin bahasa-bahasa tersebut tidak akan dapat difahami oleh semua golongan masyarakat di negara Brunei Darussalam. Tetapi apabila dipilih bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, iaitu satu bahasa yang amat mudah, dan memang bahasa ini memang diturunkan kepada orang Melayu sendiri. Dan di dalam Al-Quran, di dalam surah Ar-Rum ayat 22 menyatakan bahawa setiap manusia di dunia ini sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan bahasanya masing-masing. Jadi apabila kita melihat bahawa bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa rasmi, nah inilah keutamaan kita bahawa dengan adanya keutuhan bahasa Melayu itu dalam perlembagaan telah memperkuatkan lagi. Dan apabila diperundangkan di dalam perlembagaan bahawa bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, ini menunjukkan bahawa bahasa itulah menjadi satu bahasa yang menjadi penyatuan, yang seperti yang saya sebutkan tadi, perpaduan, dan sebagai bahasa komunikasi kepada masyarakat-masyarakat di negara Brunei Darussalam, dan juga sebagai bahasa pendidikan. Kerana di peringkat awal bahasa Melayu merupakan bahasa pendidikan di negara Brunei Darussalam. Ini yang menjadi keutamaan, dan kerana itu juga untuk menyebarluaskan budaya ataupun syusyur budaya kita, untuk menyampaikan mesej kepada masyarakat di kampung itu sendiri, di kampung-kampung, ataupun bahasa yang mudah disampaikan oleh para pemimpin itulah bahasa kepada masyarakat itu sendiri. Maknanya bahasa Melayu itu adalah satu bahasa yang menjadi pengukuhan terhadap perpaduan bangsa Melayu. Jadi bercakap mengenai dengan bahasa Melayu dalam perlembagaan, mungkin juga dapat menjelaskan kedudukan bahasa Melayu di negara Brunei Darussalam. Kalau kita melihat sekarang ini kedudukan bahasa Melayu seperti yang telah saya katakan tadi, bahawa kita melihat juga ada beberapa perkara lagi, beberapa faktor. Kalau kita melihat 1999 adalah 29 September 1999 adalah memaktubkan ataupun memperundangkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Tetapi kalau kita melihat dari segi perkembangan sekarang ini, bahasa Melayu itu memang satu bahasa keutamaan kepada kita, terutama sekali di dalam konsep Melayu Islam Beraja itu sendiri. Kerana kita melihat bahawa MIB itu, iaitu Melayu Islam Beraja itu, seperti yang saya katakan tadi, untuk memudahkan menyampaikan mesej seorang pemimpin ataupun ketua kampung ataupun penghulu mukim kepada masyarakat di kampungnya adalah dengan menggunakan bahasa Melayu. Adakah kita harus berbahasa asing ataupun bahasa lain untuk menyampaikan mesej kepada anak-anak buah kampung kita? Maka itulah yang saya katakan tadi itu, kerana kebijaksanaan
almarhum memilih bahasa Melayu sebagai bahasa Melayu di dalam perlembagaan dimuatkan diangkat sebagai bahasa rasmi itu merupakan satu pandangan jangka masa ataupun supranasional dan kebijaksanaan almarhum itu untuk mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi tersebut. Dan ini pun juga dalam bagaimana pemilihan bahasa Melayu itu bukanlah sewenang-wenangnya, kerana mengikut apa yang saya baca dalam syair perlembagaan ditulis oleh almarhum sendiri, Muda Umar Ali Saifuddin sendiri menulis dalam perlembagaan itu, dalam syair perlembagaan itu ada 3 rangkap yang menyentuh tentang bahasa Melayu. Maka itu juga apabila saya membaca syair tersebut, almarhum sendiri menjelajah ke kampung-kampung, meminta pendapat daripada orang kampung untuk melihat bahawa bahasa, mungkin salah satu daripada yang dibincang itu bahasa apa yang harus dimasukkan dalam perlembagaan tersebut. Nah, inilah juga tentang kepentingan bahasa Melayu itu. Maknanya bahasa Melayu itu memang bukan sesuatu yang mudah kita melihat untuk oleh sebab itu perjuangan almarhum, dan sekarang ini kita juga harus mengangkat kembali tentang martabat bahasa Melayu itu, dan kita tidak mahu juga melihat bahawa bahasa Melayu itu tenggelam ataupun disia-siakan oleh masyarakat Melayu itu sendiri, kerana seperti yang saya katakan tadi itu, setiap bangsa di dunia ini telah diberikan dengan bahasanya masing-masing. Jadi kita harus menghormati bahasa kita, kita harus merasa syukur kerana kita mempunyai bahasa kita sendiri. Kita bukan meminjam bahasa lain untuk memajukan masyarakat kita, itu kita ada menggunakan bahasa kita sendiri. Jadi itu kedudukan bahasa Melayu di negara Brunei Darussalam seperti yang saya lihat perkembangannya pada masa ini. Ya. Dan dalam pada itu tulisan Jawi juga ada kesinambungannya dengan bahasa Melayu dalam perlembagaan. Sejauh ini macam mana khidmat tulisan Jawi? Sebenarnya tulisan Jawi ini memang sejak sebelum kita menggunakan bahasa Melayu, kita menggunakan tulisan Jawi untuk perhubungan antara bangsa kita. Tulisan Jawi adalah sebagai tulisan lingua franca kita pada abad ke-14 sehingga kan dalam pemerintahan Raja-Raja Melayu dulu pun menggunakan tulisan-tulisan Jawi ataupun cap-cap mohor dalam menggunakan tulisan Jawi sebagai salah satu perhubungan dengan negara-negara luar. Dan ini banyak terbukti di dalam sejarah Melayu Brunei, iaitu boleh saya tunjukkan di sini tentang beberapa perkara yang ada di dalam sejarah Brunei sendiri tentang perhubungan Brunei dengan negara luar. Dan ini surat perjanjian ditulis dalam Jawi, dan orang asing boleh membaca tulisan Jawi pada masa itu. Nah, kenapa kita sekarang ini cuba mengabaikan perkara ini? Dan ada juga orang mempertikaikan tentang tulisan Jawi ini, terutama sekali sekarang di papan tanda dan sebagainya. Padahal perkara itu telah pun dikuatkuasakan di dalam surat keliling Jabatan Perdana Menteri, bahawa setiap tulisan Jawi hendaklah ditulis 2 kali ganda lebih besar daripada tulisan Rumi dan patut digunakan di setiap bangunan, premis-premis kerajaan ataupun swasta ataupun di papan tanda. Dan ini juga menunjukkan bahawa pada suatu ketika dulu bahawa tulisan Jawi ini merupakan salah satu cara kita untuk mengembangkan bahasa Melayu. Kerana tulisan Jawi itu juga adalah salah satu tulisan yang untuk penggunaan bahasa Melayu. Dan ini juga dititahkan oleh Kebuah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan semasa sambutan Sultan dan Pertuan Negara Brunei Darussalam semasa sambutan 50 tahun ataupun Jubli Emas Dewan Bahasa dan Pustaka, tentang kuasanya ataupun keperkasaan bahasa ataupun tulisan Jawi kita pada zaman dulu dan juga sekarang. Bahasa resmi negeri ialah bahasa Melayu dan hendaklah ditulis dengan huruf yang ditentukan oleh Undang-Undang Bertulis. Pindaan 2004 Bahasa Resmi 82-1 Bahasa Resmi bagi negara Brunei Darussalam adalah Bahasa Melayu. -2 Versi resmi dalam bahasa Inggeris hendaklah diadakan mengenai sesuatu perkara yang menurut perlembagaan ini atau menurut sebarang undang-undang bertulis atau menurut peraturan-peraturan mesyuarat dikehendaki untuk dicetak atau ditulis, dan versi tersebut hendaklah samalah juga dengan versi resmi dalam bahasa Melayu diterima sebagai naskah yang sah. -3 Sekiranya terdapat sebarang kewahaman, pertelingkahan atau percanggahan antara naskah bahasa Melayu dan naskah bahasa Inggeris, perlembagaan ini atau apa-apa jua yang dicetak
atau ditulis menurut fasa kurung 2 di atas, maka naskah bahasa Melayu hendaklah dipakai. Petikan dokumen perlembagaan halaman 140. Bila kita bercakap dengan bahasa Melayu dalam perlembagaan ini, dan kita sedia maklum hari ini banyak cabaran-cabaran dalam kehidupan ini, adakah bahasa Melayu juga menghadapi cabaran dalam hal ini? Oh, sudah tentu. Bahasa Melayu sekarang menghadapi cabaran, itulah seperti yang saya katakan tadi, kerana oleh sebab bahasa Melayu menghadapi cabaran, bahasa itu adalah dinamik dan dia tidak statik. Oleh sebab bahasa Melayu menghadapi cabaran, dan kita juga di dalam Mabim, kita juga menyerapkan tentang ijaan-ijaan ataupun bahasa-bahasa ataupun istilah-istilah asing, kita serapkan ke dalam bahasa Melayu. Dan ini untuk menggunakan bahasa Melayu itu supaya lebih sama berkembangnya dengan bahasa-bahasa lain. Jadi kita mungkin kita banyak sekali menggunakan katalah activity, kita menggunakan objektif, kita menggunakan subjektif. Ini dari bahasa-bahasa Inggeris yang kita pinjam, dan kita bukan saja meminjam dari bahasa Inggeris, tapi kita juga meminjam dari bahasa-bahasa asing yang lain seperti bahasa Arab, seperti kertas. Kertas bukan bahasa Melayu, itu adalah bahasa Arab. Kemudian ada tapi sudah disosialisasikan dalam masyarakat kita, maka ia adalah sebagai bahasa umum yang kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk memperkembangkan ataupun supaya bahasa Melayu itu lebih dinamik sifatnya, itulah kita harus meminjam perkataan-perkataan asing dan kita serapkan ke dalam penggunaan bahasa Melayu. Dan oleh kerana itu juga apabila kita menggunakan ini mengikut kajian, saya membaca satu kajian, apabila seorang anak disuruh membaca dengan bahasa tulen, bahasa Melayu tulen berbanding dengan bahasa Melayu yang dinamik tadi ini, maksudnya yang dinamik itu menggunakan perkataan subjektif dan sebagainya, mereka lebih faham menggunakan bahasa yang dinamik berbanding dengan bahasa Melayu asli itu sendiri. Jadi inilah cabaran yang dihadapi oleh tentang perkembangan bahasa Melayu itu. Dan saya juga melihat bahawa cabaran globalisasi sekarang ini memang dari segi penggunaan ICT, penggunaan media dan sebagai media-media elektronik, ini yang cepat mempengaruhi tentang perubahan tersebut. Dan untuk supaya kita dapat mengatasi perubahan tersebut, supaya tidak menjejaskan bahasa Melayu, Dewan Bahasa membuat sesuatu perkara yang lebih untuk mendekatkan masyarakat kita dengan bahasa Melayu tersebut. Dan kerana itulah juga Dewan Bahasa membanyakkan kegiatan-kegiatan seumpama yang boleh mengangkat bahasa Melayu itu terutama sekali dalam kalangan anak-anak remaja sendiri. Kerana yang mudah pengaruh yang lebih kuat adalah pengaruhnya di kalangan anak-anak remaja kita. Dan insya-Allah pada 30 April ini nanti sehingga 3 Mei kita akan mengadakan bengkel sistem ijaan Jawi, dan ini untuk menyelaraskan sistem penggunaan sistem ijaan Jawi di negara Darussalam kerana ijaan-ijaan sekarang masih bercelaru. Contoh saja ijaan kampung. Kalau dari segi sistem yang kita gunakan Dewan Bahasa dan Pustaka dan juga di Kementerian Pendidikan kita menggunakan kap alif mim pawonga. Tetapi kalau ijaan lama kita masih menggunakan ijaan kap mim pawonga. Alif itu adalah untuk membezakan sama ada dia kampung ataupun menjadi kompang. Jadi ini yang membezakannya. Jadi inilah yang akan nanti kita akan mengadakan bengkel tersebut hanya semata-mata untuk menyelaraskan ijaan Jawi tersebut, dan juga sebagai menjunjung titah kebuah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan yang di-Pertuan Negara Darussalam semasa sambutan 50 tahun Jubilee Emas pada 17 September tahun lepas 2011, untuk supaya penyelarasan penggunaan terutama sekali dari segi ijaan-ijaan yang kita pinjam dari bahasa Arab. Kerana bahasa Arab ini memang apabila kita mentransliterasikan ke dalam bahasa ijaan Rumi, ini kadang-kadang menghadapi kecelaruan. Macam contoh saja kita ijaan sembahyang fardu isyak. Kalau dilihat, kalau ijaan dari segi Arabnya isyak itu ain. Isyak berbunyi ada okrat di sana, tetapi kita kalau dari segi ijaan sistem perkamusan kosakata perkamusan itu kita mengeja dia IHYAK. Jadi bunyinya macam isyak. Jadi anak-anak nanti akan mudah keliru dengan cara sebutan itu nanti. Jadi apabila kekeliruan itu akan timbul, maka akan merubah makna dan sebagainya. Ini yang harus kita selaraskan pada masa ini.
Ya, Alhamdulillah, itulah yang sempat kita tinjau mengenai dengan bahasa Melayu dalam perlembagaan di negara kita Brunei Darussalam. Betapa sebenarnya kita memartabatkan bahasa Melayu. Itulah perjuangan almarhum Paduka Seri Begawan yang pada ketika itu benar-benar memperjuangkan tentang bahasa Melayu di negara Ketani Brunei Darussalam. Itulah, jadi kita sama-sama mempunyai tanggungjawab tentang menanai bahasa Melayu di negara kita yang mempunyai keunikan yang tersendiri. Dan untuk itu disudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita memartabatkan dan mendolatkan bahasa Melayu.